Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat teruskan pembacaan kitab Safinatun Najah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada tempat yang kita berhenti pada minggu lepas, pada pembahasan syarat-syarat sah untuk wuduk dan juga syarat-syarat sah untuk mandi yang wajib. Dan kita dah baca 5 syarat yang awal. Kita dah baca tentang syarat Islam, kemudian syarat tamyiz, dan kemudian mestilah syaratnya mestilah suci, sudah tamat, ataupun kita kata sudah suci daripada haid dan nifas, dan kemudian suci dan bersih daripada perkara-perkara yang menghalang air daripada mengenai kulit kita. Dan yang terakhir kita sudah baca pada bahagian tidak ada sesuatu pun pada anggota badan kita itu yang boleh merubah air. Jadi sekiranya wujud perkara yang boleh mengubah sifat air itu, mesti dihilangkan perkara tersebut terlebih dahulu. Hari ini kita sambung baki syarat yang ada dalam kitab kita ini. Qala asy-syaikh, berkata Tuan Syekh atau pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Syarat yang seterusnya, wal ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam, orang yang berwuduk, terjemahan di sini dia sebut orang yang berwuduk memiliki pengetahuan terhadap kefarduan wuduk. Di sini kalau kita rujuk pada syarah-syarah, dalam antara syarah yang menyebut begini adalah syarah kitab Nailur Rajak. Nailur Rajak juga sebut perkara yang sama. Maksud al-ilmu bi fardiyatihi ini maksudnya yakin dengan kewajipan wuduk itu ke atas dirinya. Jadi maksud yakin di sini ialah dia mengambil wuduk itu dalam keadaan dia yakin memang wuduk itu wajib ke atasnya pada ketika dia mengambil wuduk tadi. Lawan dia adalah situasi orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu. Maksud ragu-ragu macam mana? Dia tidak yakin bahawasanya wuduknya telah terbatal. Ini satu syarah. Ini satu syarah terhadap maksud al-ilmu bi fardiyah. Maksudnya dia mestilah yakin bahawasanya memang dia wajib ke atasnya untuk berwuduk sebab dia sudah berhadas. Jadi dalam kalau kita rujuk kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain, antaranya kitab Al-Iqna' juga menyebut masalah ini dalam perbahasan disebut tentang masalah tahaqquq al-muqtadi. Maksudnya dia mestilah meyakini sepenuhnya, confirm, pasti perkara yang menuntut untuk dia berwuduk, iaitulah hadas.
Jadi kalau dalam nota kaki yang dengan kita ini dipetik daripada syarahan Nailul Rajab ni, dia katakan maka sekiranya seorang yang berhadas kecil mengambil wuduk dengan anggapan bahawa wuduk tersebut adalah sunat, atau dia tidak pasti adakah wuduknya wajib atau sunat, wuduk tersebut tidak sah. Dia tidak bukan terus tidak sah begitu, bukan terus tidak sah begitu. Ini kita ambil masa sikitlah, kita kupas sikit. Situasi yang disebutkan ini adalah situasi dia yakin dengan wuduk. Maksudnya yang pertama, dia yakin dia telah berwuduk. Okay. Rumit jugalah, tapi kita nak bagi faham, bagi jelas. Situasi yang dimasukkan al-ilmu bil fardiyah di sini, dia yakin dia dah berwuduk. Tiba-tiba datang ragu-ragu, adakah dia sudah berhadas ataupun tidak. Okey, ini situasi dia. Jadi asalnya dia berwuduk, dia sudah tahir, dia sudah bersih daripada hadas. Kemudian datang keraguan pada hadasnya. Boleh jadi tadi saya dah batal belum? Tadi saya dah sentuh. Dia tak yakin bahawasanya telah batal, tapi dia ragu-ragu. Dia syak bahawasanya telah batal, tapi dia tidak yakin batal. Jadi orang yang berwuduk dalam keadaan ini dia panggil wuduk asyak. Wuduk orang yang syak. Wuduk orang yang syak pada hadasnya. Wuduk orang yang syak pada hadasnya. Jadi ketika dia berwuduk itu, dia syak pada hadas, maka dia berwuduk itu dipanggil wuduk ihtiyat. Dia berwuduk dalam keadaan untuk mengambil langkah yang lebih berhati-hati. Dia bukan terus tidak sah. Wuduk itu masih sah. Wuduk itu masih sah. Walaupun dia ambil wuduk dalam keadaan begitu, dia rasa dah batal kot. Jadi dia tidak yakin sepenuhnya kewajipan wuduk tu kat atas dia. Sebab apa? Sebab tak confirm lagi kata dia dah batal. Bila dah confirm batal, kita yakin sepenuhnya kata wuduk kita memang dah batal, maka wajib kita wuduk untuk solat. Jadi bila dia berwuduk dalam keadaan syak begitu, dia panggil syak terhadap hadasnya, wuduknya masih sah. Wuduknya masih sah. Dan dia mesti niat macam biasalah, mesti niat fardu wuduk ataupun niat nak rafa'al hadas dan sebagainya. Wuduk itu masih sah selagi mana selepas daripada berwuduk itu tidak zahir, ataupun dalam bahasa kitab disebut tidak tabayyan, tidak ternyata bahawasanya betul sebenar-benarnya telah berlaku perkara yang membatalkan hadas. Ini syarat yang dimaksudkan dengan syarat al-ilmu bi fardiyatihi. Dia mestilah yakin sepenuhnya bahawasanya dia itu wuduk itu wajib ke atas dirinya dengan dia yakin sepenuhnya bahawasanya dia telah berhadas. Sekiranya dia berhadapan dengan situasi yang kita sebut tadi, wuduk orang yang syak terhadap hadasnya, wuduknya masih sah selagi mana tidak ternyata bahawasanya betul-betul dia telah berhadas. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi begitu, kita rasa wuduk kita dah batal, sebenarnya kita tak perlu ambil wuduk pun. Sebab kalau ikut kaedahnya al-aslu ataupun al-aslu at-taharah, maksudnya kaedah dia kita dah yakin tadi kita dah berwuduk, maka tidak kita masih lagi berwuduk lah. Ataupun kita berpegang dengan kaedah al-yaqin la yazul bisyak, yakin wuduk tadi tidak boleh di bahasa Sarido ni diungkai, kita boleh guna kata tidak boleh tidak akan dihilangkan, tidak boleh digugat oleh syak sahaja. Kita cuma syak batal, jadi kita akan berpegang dengan yakin tadi. Kalau kita nak ambil wuduk juga, wuduk itu akan sah, masih sah. Kita ambil wuduk dalam keadaan begitu, wuduk kita akan sah selagi belum ternyata selepas daripada itu rupa-rupanya betul telah berlaku perkara yang membatalkan wuduk secara yakin sebelum daripada yang cerita tadilah yang tadi. Jadi contohlah lepas dah ambil wuduk, dah semayang apa semua, sampai kesudah tak ternyata pun tak datang pun maklumat, tak datang pun tak teringat pun apa-apa langsung. Jadi selesai masalah. Wuduk kita tu sah, solat kita itu sah. Tetapi kalau selepas dah semayang, lepas dah ambil wuduk tu, lepas semayang,
tiba-tiba teringat. Dan teringat tu memang teringat yang berbentuk yang yakin, yang yakin. Ketika tu, masa teringat tu, ternyatalah maka batallah wuduk tadi dan perlulah diulangi solat tadi. Sebab itulah ni salah satu kupasan dan huraian tentang maksud memiliki pengetahuan tu bukan maksudnya kalau kita terjemah bagi elok, yakin terhadap kefarduan wuduk tersebut ke atas dirinya. Okey. Jadi orang yang berwuduk itu mestilah dia yakin bahawasanya wuduk itu fardu ke atas dia. Falau taraddada fi fardiyatihi aw i'taqadahu sunnatan lam yasihha. Dalam hasyiah dalam syarah Nailul Rajak sebut, sekiranya dia ragu-ragu pada kefarduan wuduk tu terhadap dirinya, aw i'taqadahu sunnatan, ataupun dia menganggap wuduk itu sunat, tidak sah. Jadi macam kita sebut tentang kupasan tadilah. Itu maksud al-ilmu bi fardiyah. Sebab kita nak bezakan dengan syarat alla ya'taqida, yang akan datang syarat yang lepas ni. Syarat yang ketujuh, syarat yang ketujuh bahawa orang yang berwuduk, itu syarat yang ketujuh ni, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Syarat yang ketujuh, hendaklah orang yang berwuduk itu tidak beriktikad salah satu fardu daripada fardu wuduk itu adalah sunat. Maksudnya dia kena ada ilmu dan juga pengetahuan yang minimum lah. Kena tahulah ilmu yang asas terhadap ibadat wuduk ni. Tak bolehlah dia masa basuh muka dia anggap basuh muka tu sunat. Basuh yang pertama. Tak bolehlah ketika basuh tangan dia menganggap basuh tangan tu hukum dia sunat. Tak bolehlah dia sapu kepala dalam keadaan dia beriktikad, dia berpegang bahawa basuh sapu kepala itu sunat. Tak bolehlah ketika basuh kaki dia menganggap, dia berpegang bahawa basuh kaki itu sunat. Dia mesti apa yang tak bolehnya, jangan diiktikadkan yang fardu daripada rukun-rukun wuduk itu sebagai perkara sunat. Kalau dia niat wajib semua, tidak ada masalah. Dia i'tiqad semua wajib, itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya, dia punya kita kata garis merah dia, jangan sampai dia menganggap yang fardu itu sebagai sunat, ataupun yang rukun itu sebagai sunat. Di dalam nota kaki pun ada sebut, sekiranya seseorang berwuduk dengan anggapan bahawa membasuh muka pada kali yang pertama semasa berwuduk adalah perbuatan yang sunat, wuduk tersebut tidak sah terus. Sebab disebabkan oleh salah i'tiqadnya tadi, salah pegangannya tadi. Itu rukun yang syarat yang ketujuh. Kemudian syarat yang ke-8, wal ma'ut tahur. Yang ke-8, mestilah air yang digunakan itu, air yang digunakan untuk berwuduk adalah air yang menyucikan, maksudnya air mutlak lah. Air yang suci lagi menyucikan. Disebut at-tahur. Maksudnya at-tahur, sifat dia suci dan menyucikan. Kalau biasanya dalam kitab disebut at-tahir, biasanya merujuk kepada dia sekadar air yang suci saja, tapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Jadi maksud kat sini mestilah air mutlak lah. Tak bolehlah kita guna air musta'mal, dan tak bolehlah kita guna air-air yang lain yang bukan air mutlak. Syarat yang seterusnya, syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9, wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Sabar dulu. Syarat yang ke-9 dan ke-10 ni hanya untuk satu situasi yang khusus, itulah situasi dipanggil ashabul a'zar, orang-orang yang memiliki uzur. Maksud orang-orang memiliki uzur di sini adalah golongan yang ashabul orang yang memiliki ashabul aslas, orang-orang yang kencingnya sentiasa ataupun hadas dia sentiasa berterusan sepanjang masa menitik saja, dia punya kencing dia tak berhenti-henti, selang seminit titik lagi, selang seminit titik lagi. Jadi dipanggil salasil baul, salas al baul. Jadi itu dipanggil ashabul a'zar. Dalam nama lain lagi sebut daim al hadas, orang yang berterusan hadasnya. Dan salah satu golongan yang berterusan hadas ni adalah orang yang istihadah lah, orang istihadah. Jadi orang begini ada syarat tambahan,
mestilah wuduk itu diambil ketika telah masuk waktu. Dengan maksud wuduk ni untuk digunakan untuk solat fardu lah. Sebab mereka ni, orang yang daimul hadas ini, mereka wuduk mereka itu, dia punya fungsi dia sama macam tayamum. Maksudnya dia hanya mengharuskan untuk dia solat. Sebab wuduk mereka ni tidak mengangkat hadas. Sebab hadas mereka sentiasa berterusan. Jadi ada syarat tambahan, mestilah ditunggu masuk waktu dulu. Yang ni masuk waktu untuk wuduk yang dia nak guna untuk solat fardu yang semasa itu. Dan setiap kali wuduk di sisi mazhab Syafi'i hanya boleh guna untuk satu solat fardu. Hanya boleh guna untuk satu solat fardu. Dan kemudian apa-apa sajalah untuk solat-solat sunat yang lain, tidak ada limit pada bilangan. Jadi mesti masuk waktu dulu. Wa dukhulul waqti, yani untuk orang yang daimul hadas, wal muwalatu, dan juga berturut-turut. Seluruh fardu wuduk ke-10, syarat yang ke-10, seluruh fardu wuduk dilakukan secara berturut-turut. Maksudnya tidak ada senggang di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ini tambahan syarat yang ke-9 dan syarat yang ke-10 ini adalah bagi orang yang daimul hadas. Dikatakan pada terjemahan tu kata syarat yang ke-9 dan ke-10 ini hanya untuk orang yang sentiasa berhadas. Syarat yang ke-9 dan ke-10 ini hanya untuk orang yang sentiasa berhadas. Maksudnya hadasnya berterusan. Sama ada berterusan kencing, sama ada berterusan keluar angin, dan sama ada berterusan keluar darah bagi orang yang istihadah. Kita tengok dalam huraian tu, dia kata, maka seseorang yang berhadas kecil secara berterusan, seperti kencing yang tidak lawas. Maksud kencing tak lawas ni bukan sekadar sikit-sikit keluar setitik dua lepas tu berhenti. Itu dia cuma ada baki lagi. Orang ni dia wajib berdehem. Maksudnya, dan dia kena ambil lah apa sahaja langkah yang dia kena tunggu sekejap sampai habis keluar tu. Lepas tu bila dia dah ambil tindakan berdehem ataupun dia ambil tindakan tekan sikit pada perut dia ataupun dia ambil tindakan pergerakan bangun duduk sehingga keluar saki baki setitik dua itu, lepas tu tak keluar dah. Ini dia tak termasuk dalam ashabul aslas. Yang dimaksudkan ni orang yang sentiasa. Maksudnya daripada permulaan masuk waktu sampailah hujung masuk waktu tu, kita tak jumpa langsung masa senggang yang dia boleh bebas daripada kencing yang sedang keluar tu. Sentiasa keluar darah. Ini dia panggil ashabul aslas. Itu maksudnya orang yang daimul hadas. Sekiranya dia mengambil wuduk sebelum masuk waktu solat, wuduk tersebut tidak sah. Yang ni tidak sah untuk solat fardu yang nak dilaksanakan pada waktu itu, solat semasa tu. Tapi kalau dia ambil juga sebelum masuk waktu, sah lah untuk dia buat solat sunat dan sebagainya. Tapi dia tak boleh guna untuk solat fardu yang dia nak tunaikan. Jadi kalau untuk solat fardu yang semasa, dia perlu ambil dalam waktu ini selepas masuk waktu. Wuduknya juga tidak akan sah sekiranya dia berwuduk secara tidak berturut-turut antara anggota. Maksudnya dia mesti, kita dah sebut dah al-muwalah ni, kita dah sebut sikit sebelum ni, maksudnya berturut-turut antara satu anggota dengan anggota yang lain ni dalam ibadat wuduk, hukumnya sunat. Jadi kalau dia ambil wuduk secara berpisah-pisah, dia basuh muka, lepas tu dia rehat 10 minit. Lepas tu dia basuh tangan, dia rehat 10 minit. Dia sapu kepala, dia rehat 10 minit. Dan dia basuh kaki dah habislah. Dan sepanjang dia selang tu, sepanjang-panjang itu tidak berlaku perkara batal wuduk, maka orang bini wuduknya sah, dengan syarat dia bukan golongan daimul hadas. Adapun daimul hadas wajib untuk dia mengambil wuduk secara sekaligus. Habis basuh muka, terus dia basuh tangan. Habis basuh tangan, terus dia sapu kepala. Habis sapu kepala, terus dia basuh kaki. Dan dia tak tunggu lama. Lepas tu dia kata, wuduknya juga tidak akan sah sekiranya dia berwuduk secara tidak berturut-turut antara anggota-anggota wuduk. Seperti dia basuh muka, seterusnya dia hanya basuh tangannya setelah berlalu 10 minit dari waktu basuhan muka. Wuduk orang yang berhadas kecil secara berterusan juga tidak akan sah sekiranya setelah selesai dia berwuduk, dia tidak segera mendirikan solat. Tu tambahan tentang
ashabul a'zar ni ataupun daimul hadas. Jadi apa yang perlu, dia kena mengambil kira al-muwalah tadi, berturut-turutan bagi orang yang daimul hadas. Apa kadar anggaran dia? Dia sebut kadar anggaran yang kata muwalah itu dia membasuh anggota yang berikutnya, anggota yang seterusnya sebelum sempat kering anggota yang pertama. Pada suhu yang mu'tadil, udara yang mu'tadil dan suhu badan yang mu'tadil. Maksudnya dalam keadaan suasana biasa, selepas dia basuh muka itu, sebelum sempat kering keseluruhan lembapan di muka tadi, dia sudah membasuh anggota yang kedua. Basuh tangan. Selepas selesai basuh tangan dengan suhu yang normal dan dengan suhu angin luaran yang normal dan juga suhu badan yang normal, tak sempat kering lagi, dia dah sambung sapu kepala. Sebelum sempat kering kepala, dia terus basuh kaki. Itu dia panggil al-muwalah. Berturut-turutan antara anggota wudu tu tadi. Jadi selesai kita punya perbincangan dan pembacaan tentang sambungan bagi syarat-syarat sah bagi ibadat wudu. Dan dia juga sebagaimana kita sebut tadi, dia juga adalah syarat-syarat sah yang sama bagi persoalan mandi wajib. Dia adalah syarat sah yang sama bagi persoalan mandi wajib. Jadi saya minta maaf hari ini agak lambat kita mula dan kita pun tak dapat nak panjang sangat. Kita berhenti setakat ni dulu untuk yang perbahasan sambungan selesai tentang syarat-syarat sah itu tadi. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung perbincangan kita pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan dengan bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi insyaAllah kalaulah ada tambahan sedikit sebanyak tentang apa-apa yang telah kita bincang tadi, kita akan bawa ke minggu hadapan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan juga segala perkara yang mungkin tidak jelas dan sebagainya. Jadi kita akan temu pada minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi